السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولل عقدة من لساني يفقه قولي يا عزيز يا جبار يا متكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terima kasih Cik Yan, orang pertama yang merespon. Siti Fatimah Nabihah, Kharul Nizam Said, Hamidah Hamzah, terima kasih. Syikin Tajuddin, Subhanallah Ridwan Mak Yusuf. Ini orang awal-awal. Ya, memberi salam pada Tok Abah, menyapa Tok Abah, terima kasih banyak-banyak. Kamisah Rasman, ini dia. Nama tak nampak ya. Rita Osman, Saidih Lami ada pagi-pagi, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Cikgu Mukhtar Nurdin pun dah hadir, terima kasih. Ya, apa tu? Ina Marzuki, Nur Ashikin, Sudin, Shida Love. Ya, lepas tu Anida El Alias, Hamita Asrita, ya, Abdul Aziz Amin, Sheila Sudin, Rosita Mahidin, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Oh, tolong like dan share, tolong like. Bro Eddie, Nadia Tan, ya, Nur Idayu, Enki Chin, Wafa Nurul, ya, Nur Hayati, mana lagi? Siti Absah Kula, Wan Hisham, Rif Ivo, tu dia, Abdul Rashid, Ina Marzuki, Penuridah Nur, Irdina Amar Zahin, Alifah Nasiran, Amir Syafiq, Munir Rahman Isa, tadi ya, Baria Zakaria, Humaydi Ani, Masya Allah, Nurizan Sulaiman, terima kasih banyak-banyak. Suhaili Hamid, lepas tu Sumaiza Maimunah Iman, Zaini Husin, Mazian Azman, Kiyani Rani, Suhaili, ya, Huda Wadah, Zaini Husin, Maimunah Iman, ya, Hasma Iza, Zulkifli, Subhanallah, Syarina Yusuf, Nili Syahrina, Rosita Abdul Malik, Sania Amran, Muhammad Mutiara, Maisyarah Ismail, Dibit Adman, Sazlina Ina, Cik Ian tadi dah sebut, Siti Nuria, Muhammad Nawawi, Leha Iha, ya, Nur Hafizah Ahmad, Umaydi, Intan Dekyana, Intan Dekyana, Inam Marzuki, Zulan Muhammad, Mumtaz Begum ada, Yanti Azhar, Ambon Sari, Ihal Eha, Jom Laupe, Nur Azi, Masya Allah, ya, Surya Niman alias, dan 202 orang dalam kelas. Subhanallah, terima kasih banyak-banyak. Rosnah Yunus, ya, Jazz Injan, Isya Umairah pun ada, ya. Dan untuk sahabat-sahabat yang merayakan hari lahir ini, happy birthday to you, happy anniversary, selamat pengantin baru yang nikah semalam, ya, hari ini hari Jumaat, hari Sabtu ataupun hari ini hari Ahad. Syukur, tahniah, mudah-mudahan bahagia hingga ke jannah. Amran Ibrahim, terima kasih. Muhammad Izwan, Juliana Kadir, Zainab Ahmad, moga Allah rahmati kita semua, ya. All the best to you guys. So, jom kita terus berusaha untuk jadi lebih rajin, lebih committed, lebih, kata orang tu, berdedikasi. Topik kita hari ini sambung yang semalam, iaitu jom usaha untuk jadi lebih rajin, untuk lebih berjaya. Sebab all successful people are very hardworking and disciplined and full of humility. Ya? Dan semalam Tok Abah bincangkan tentang beberapa punca kita malas, adalah 4-5 punca, ya. Ya, kita Tok Abah akan ulang sebentar dan sambung. Dan lepas tu kita akan berespon, ya. Sebab hari ini hari Ahad, ya, 28 hari bulan November. Subhanallah, esok Isnin, Tok Abah ada program webinar tentang stress management. Dan 30 hari bulan ialah hari kita punya public program, untuk among the ujung-ujungnya, second last of the year, ya, iaitu menjadi pemimpin yang cemerlang. Program kita pagi ini dibawakan oleh webinar Menjadi Pemimpin Cemerlang secara Magical, 30 November hari Selasa, 10 pagi sampai 1 tengah hari, ya.
Jom, masih ada respon lagi ni, ada link ke atas insya-Allah. Cikgu Nazrin semua staff akan bubuh link ke atas insya-Allah. Ada komen pin ke atas untuk mendaftar kepada program kita untuk mendaftar program menjadi pemimpin cemerlang secara medical, untuk pemimpin, untuk CEO, untuk head of department, untuk supervisor, untuk kaunselor, cikgu-cikgu, untuk ibu bapa, untuk AJK, masjid, surah, PIBG, NGOs, untuk pelajar-pelajar, untuk IPT, pelajar-pelajar universiti tahun 1 sampai tahun akhir. Anda semua akan jadi pemimpin. Tok Abah nampak kat tepi jalan tu, oh, this is where you graduate, this is where CEO are created. Anda bakal CEO. Kalau Tok Abah ada universiti, Tok Abah punya slogan ni lah. Di sini Anda dididik untuk berjaya dunia dan akhirat. Di sini Anda dididik, bukan diberi ilmu. Ramai orang berilmu, tapi tak ada pendidikan, maka kurang adab. Ramai orang beradab tanda berilmu, ramai yang berilmu masih biadab sebab tidak dapat pendidikan yang sebayanya, tetapi sekadar dapat pelajaran. Dapat. Okey. Baik, mudah-mudahan So, remember our date 30 November hari Selasa, masih peluang ni last kopek ni. Hari ni, esok last day, hari Isnin. Janganlah ramai orang register bila tahu, hari Selasa. Kalang kabut Cikgu Nazrin dan geng-geng ke pejabatnya nak hantar PDF nota, nak respon dan sebagainya, nak bagi link untuk kita webinar. So, buat hari ni ataupun esok, beritahu kawan-kawan yang you memang okey, you memang dah banyak ilmu ataupun dah ada pengalaman jadi seorang pemimpin yang terbilang. Beritahu kawan-kawan, anak saudara, grup mate, WhatsApp group untuk datang webinar Tok Abah. Tok Abah akan fokuskan hari ni untuk bagaimana kita nak fokuskan datang kepada webinar Tok Abah pada 30 November hari Selasa. Hari ni hari Ahad, esok Senin, tulat pula. Lusa saja. So this is the program Mudah-mudahan akan membawa perubahan. Dan ingat, semua orang adalah pemimpin, tapi ramai pemimpin dinaikkan pangkat jadi pemimpin, jadi suami. Suami pemimpin, isteri pemimpin. Pengantin baru, this is part of your honeymoon, bulan madu. Jadi pengantin baru, tapi masih orang lama. Macam mana, geng? Awak dia kata, oi, selamat pengantin baru, raja sehari, bila hari Jumaat semalam ataupun hari ni jadi pengantin baru, tapi masih orang lama, hati lama, sikap lama, tindak tanduk lama, amalan lama, zikir lama, doa lama, cara bercakap lama. Mana boleh? Tak bolehlah jadi pengantin baru. Awak masih orang lama, patutnya pengantin buruk, pengantin lama. Pengantin lama bukan orang yang dah lama kahwin, tapi orang yang baru kahwin tapi masih sikap-sikap lama. So jom, kamu tu awak webinar. Jadi hadiahkan awak punya wedding dengan datang majlis ilmu, sebab nak cemerlang di dunia dan di akhirat wajib ada ilmu. Alright. Okay, so jom kita sambung terima kasih banyak-banyak. Dah 310 orang tadi dalam kelas. Mudah-mudahan syukur dan beritahu like dan share. Beritahu kawan-kawan, oi, Tok Abah is online sekarang Tok Abah on air Tok Abah sedang mulakan bicara hari Ahad pagi dengan jom jadi lebih rajin. Jom usaha untuk lebih rajin. Mudah-mudahan akan lebih berjaya dan lebih memberi manfaat kepada ummah. Dan mudah-mudahan akan jadi legenda. Jadi legend, membentuk sejarah sendirilah. Baik So, semalam Tok Abah pesan, kenapa kita malas? Apa pun nak bincang, kena cari punca masalah, kesan masalah itu dan solusinya. Itu kaedah Tok Abah, orang sains, fikir cara sains. So, apa punca masalah? Definasi dah bagi dah. Malas tak payah bagi definasi lah. Malas kalau suka bertangguh-tangguh, kalau dibuat suruh 4, 5, 6, 7, 8 kali baru nak bertindak selalu last minute, dia tak rajin lah namanya Okey. Kenapa malas? Kurang berdoa. Kenapa malas? Tak ada matlamat hidup, tak ada matlamat yang membakar semangat. Ketiga, kenapa malas? Tak ada motivasi tak ada dorongan, tak ada insentif, tak ada sebab yang kata powerful empowering untuk jadi rajin.
Ya, lepas tu yang keempatnya sifat semula jadi. Tok Abah sebutnya orang sifat semula jadi mungkin mereka yang makhluk dua alam. Ini kajian dan kajian Tok Abah yang mereka yang lahir antara 18 hingga 23 itu kajian. Semua dengan izin Allah, dengan peraturan Allah. But don't ever give the excuse. Fadilah Kamsah pun kata aku ni memang jenis bertangguh-tangguh, jenis dilema, jenis makhluk dua alam. Jadi apa kau nak buat? Dan memang Allah cipta aku begitu. Dia jadikan Allah alasan untuk tidak jadi cemerlang. Semalam pun ada seorang ustaz kata kat TV tertonton tertonton tak sengaja. Dia kata apa? Aku ni ustaz UAS Ustaz Abdul Somad kata, kenapa engkau ni malas? Ni sudah Allah jadikan aku malas. Apa nak buat? La haula wala quwwata. Tak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Kurang asyam. Yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Memanglah dari Allah, tapi sebab kesilapan kita, jahil kita, kurang asam kita. Kurang asam, kurang garam, kurang perasa, kurang rempah, kurang garam, kurang asam je. Kesian asam. Asam tak ada kena-mengena, dijadikan bahan untuk orang yang kurang ajau dengan Allah. So Allah tak suruh kita buat jahat, Allah suruh kita buat baik. Memanglah kalau Allah tak izinkan, macam mana saya nak jadi buat jahat? Betul lah, tapi Allah bagi akal, bagi iman, bagi pertimbangan. Boleh tabayun, tahu. Burung pun tak buat benda yang maksiat lah. Semain bila Habil dan Kabil nampak burung, bunuh burung si Kabil lah. Maka dia belajar daripada burung. Tapi burung itu sebagai setan lah yang menggoda. Baik. Tahniah 351 orang dalam kelas. Like dan share, beritahu kawan-kawan Kenapa kita malas, kurang doa, tak ada matlamat hidup, kurang motivasi, sifat semula jadi. Mungkin suka bertanggung-tanggung. Dan yang kelimanya Tok Abah sebut dalam takut tanggungjawab dan kurang accountability. Takut bertanggungjawab. Aku kan rajin-rajin, aku dilantik jadi ketua, dia jadi head of the research team. Kadang-kadang kebanyakan ketua jabatan ataupun bos dia kata di masalah usus. You suggest, you suffer. Usus. Engkau yang bagi cadangan, engkau terpaksa buat. Padan bukan kau. Mengada-ngada, banyak cakap dalam musyarat. Yes. Muhammad Fadilah Kamsah, Dr. Fadilah. Apa yang you nak sampaikan? Inilah Prof, inilah doktor, ini Tuan Haji. Saya cadangkan kita kena buat ni. Bagus, cadangan yang bagus. Apa kata you jadi lead, you lead your team, buat apa yang you cadangkan. Sangat bagus. Saya suka tu. Aku bagi cadangan supaya ketua jabatan agihkan pada orang-orang yang kurang tanggungjawab. Kita ni yang maaf ya kononnya rajin dan memang banyak tanggungjawab dah. Tapi tengok member-member kita yang bukan macam pelesit, macam malah ni macam ni tak ada perkataan tak ada perkataan dalam peribahasa Melayu ke malas macam bodoh macam lembu, rajin macam lipas kudung, cepat pantang macam lipas kudung, macam Speedy Gonzales kawan putih kata malas macam apa? Kura-kura bukan malas, dia slow. Kura-kura bukan malas, dia slow, dia tenang, dia cool. Dia sungguh-sungguh tu kura-kura. Kura-kura pun kalahkan rabbit dalam lomba lari. So jangan salahkan siapa-siapa. Ramai orang tak nak rajin, takut dia kena bertanggungjawab. Memimpin jadi sebenarnya aku buat kerja aku ikut KPI je, aku tak lebih-lebih. Sebab aku kalau lebih-lebih kan dilantik jadi ketua jabatan, jadi supervisor, jadi leader. Buat pening kepala je. Buat pening kepala, baik aku steady je buat apa yang disuruh, jalan selamat. Gaji sama je, buat apa bodoh-bodoh. Kesian kesian orang macam ni. Allah akan kasih hamba-Nya yang buat sesuatu, dia buat dengan itqan, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tak ada sifat malas pun, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Jadi kita rajin, kita hebat. Jangan takut tanggungjawab lah. Sebab kita semua pemimpin. Itu sebab Tok Abah nak buat webinar pemimpin tu, jadi pemimpin cemerlang pada 30 November. Kita semua pemimpin. Jadi jangan risau kalau dilantik jadi pemimpin. Tapi jangan minta. Nabi cukup tak suka orang minta jawatan jadi pemimpin. Muaz Muaz ke siapa yang bukan Muaz siapa nama sahabat tu yang minta
wahai Rasulullah, kenapa kau tak adakan aku governor di tempat ni gini-gini ni? Oh, kau ni orang baik, tapi kau ni orang yang lemah dari segi apa ni, dan bila kau minta saja jawatan ni, aku takut kau nanti tidak ikhlas dalam buat apa yang kau patut buat. Jadi Nabi tak akan beri jawatan ataupun kepemimpinan kepada orang yang memohon jawatan itu. Ada hadisnya. Google lah Google ya. So kena tabayun, tak apa pun baca hadis bukan ingat semua ya. Jadi tolong tabayun sebelum ya sampaikan kat siapa-siapa pun ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memang melarang, malahan ada hadis yang tak apa baca, jangan kau nak jadi pemimpin, sebab jadi pemimpin kamu akan nanti buat dosa, buat maksiat dan akhirnya mungkin masuk neraka. Pula jadi pemimpin boleh masuk neraka, apa ni? Kena belajar lah, kena check. Maksudnya, orang yang nak jawatan pemimpin tapi tak nak bertanggungjawab, tapi menzalimi orang yang dipimpin, ataupun nepotism, pilih kasih, tak adil. We are asking for trouble, guys. We are asking for trouble. Itu maksudnya, ya. So, kenapa lah timbul kepimpinan? Kepemimpinan kita cakap pasal sifat malas. Ialah ada orang yang sengaja memalaskan diri, takut kalau rajin sangat dilantik jadi pemimpin, jadi ketua, jadi head of the team, ya. Jadi dia kata lebih banyak memeningkan kepala, baik aku senyap aja, yang aku buat ala kadar, cukup-cukuplah untuk memenuhi syarat. Maka aku selamat, ya. Tak pening kepala, tak payah lead, pening kepala, allowance tak banyak mana, rambut banyak yang gugur. Lebih banyak rambut aku gugur daripada allowance yang aku terima untuk jadi ketua ataupun lead the team. Ya, contohlah ya. Kesian orang macam ni, kesian sangat ya. Lagi kenapa orang malas? Dia takut gagal. Kan aku rajin-rajin kan, alang kau ni kerja bagai nak rajin tapi tak dapat juga, tak berjaya juga. Jadi sebenarnya aku tahu lah kau ni memanglah tak berjaya sangat, sebab kau ni bukan rajin sangat pun. Kau pun buat cukup-cukup, jangan ngam-ngam aja. Jadi kalau kau tak berjaya pun memang ada sebab lah tak berjaya. So dia pun rasa selamat. Kan aku buat bagai nak rak tapi gagal juga. Orang kata level kamsa bagai nak rak, ya rajin kulu kilih. Sama juga macam kami, gagal juga. Ya, dia takut gagal. Kenapa orang kadang-kadang jadi malas, ya? Ataupun dia bulu rajin, kadang dia tiba-tiba ujungnya malas. Sebab dia murung, dia stres, kemurungan, maka dia susah nak bertindak, maka jadi pemalas. Ada juga. Kenapa dia malas? Sebab dia indecisive. Itulah yang Tok Abah sebut sebagai makhluk dua alam. Dia tak pasti, dia tak tahu macam nak buat. Itu yang mak bapak kadang marah. Kau ni kenapa mak abah dah cakap banyak kali? Kenapa kau malas sangat? Kenapa kau tak buat cepat? Rupanya anak ini bukannya malas, dia tak pasti macam nak buat. Ya, dia dah tolong adik kau. Kenapa kau malas sangat tolong adik kau? Kau ni malas sangat tolong adik kau. Tolong adik tu tolong apa bah? Patutnya terangkan. Tolong adik kau. Satu, ya kalau dia tengah buat homework, perhatikan, pantau, terangkan kalau tak faham. Dua, tolong mak kau. Tolong apa bah? Tolong, tak ada gambaran dalam kepala. Manusia berfikir pakai gambar. Tolong cuci pinggan lepas masak, lepas makan. Oh, tolong siram pokok bunga yang mak tanam. Mak kau kan tanam banyak bunga tu, ya, sampai beratus pasu kat luar tu. Tolong siram pokok bunga kalau tak hujan, ya. Tolong sapu sampah, tolong kemaskan toys bila. Jadi kita kena specify. Jadi kadang-kadang anak-anak atau sesiapa pun dia bertindak macam malas sebab dia tak tahu apa nak dilakukan, tak boleh bertindak sebab dia tak pasti, tak jelas arahan atau tak ada idea untuk menjalankan tugas. Indecisiveness for many reason lah. Ini punca jadi malas. Kadang-kadang dia malas sebab ada distraction. Dulu dia rajin sebab ya dia ada makwa, ada pakwa, dia dan niat setahun lagi nak bertunang lepas berumah tangga. Dia rajin. Lepas tu putus tunang, putus kasih. Ya, ini ada distraction. Ada ujian. Dia pun malas aku. Aku dulu kerja bagai nak erat siang malam, aku nak kumpul duit cepat-cepat nak meminang. Ya, aku tahu dia kalau paling kurang pun hantaran paling kurang 20k. So aku rajin tu. Extra work lah, overtime lah, aku buat 2-3 kerja, aku buat online marketing, online selling, online. You know? Wow. So distraction, hilang fokus atas sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang orang tu malas sebab apa? Tak daya. Kadang-kadang
Tok Abah lah dah tua bangka ni kan. Kan dah buat webinar 3-4 jam kat pejabat. Lepas tu buat nota pula 2-3 balik. Pukul 4 ya. Start webinar pukul 9 pagi dah. So letih lah. So balik nak bah, exercise bah. Kata anak Tok Abah. Exercise bah. Basikal tu sebelah aja tu. Static bicycle. Kayu bah. Dalam 35 minit. 200-300 kali burn. Tok Abah kata, alah Abah malas lah. Abah tak daya. Sebab penat. Sebab tak larat. Sebab kurang tenaga. Sebab berbagai-bagai lah. Yang sebab yang munasabah. Kalau kita munasabah je. Orang lain semua alasan. Kita sebab. Tapi tak apalah. You know what I mean kan? Apa lagi? Apa lagi? Tok Abah nak bagi awak perspektif lah. Apa lagi punca kita malas? Rupanya kita malas sebab kita punya dieting tak betul, nutrition kita, pemakanan kita tak seimbang, pemakanan kita tidak bertenaga, tak bagi tenaga, pemakanan kita tak merangsang otak untuk cepat bertindak, untuk cepat berfikir. So your nutrition amat penting prestasi kita, cara berfikir, cara bertindak, cepat bertindak, tenaga, inisiatif semua berkaitan dengan apa yang kita makan. Santapan fizikal makan akan mempengaruhi dalaman kita, pemikiran kita. Dan santapan minda akan mempengaruhi kesihatan badan. Apa yang kita masukkan dalam kepala kita, positif ke, negatif ke, kejayaan ke ataupun masalah. Tak apa pesan pada seorang manusia, kata, ini caranya kalau nak buat ni kan senang. Dia fokus pada problem. Susah, ini kotor, ini susah, ini leceh, kadang ini. Dia terus bagi 5, 6, 7, 8 sebab. Susah sebab dia fokus pada problem. Tapi dia fokus pada solusi. Maka Allah akan bagi dia ilham untuk, solusinya kalau nak buat ini. You will attract what you focus on. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Hadis kursi. Tok Abah sebut ribu-ribu kali. Untuk siapa sebut ribu-ribu kali? Untuk diri Tok Abah. So, sentiasa berfikiran positif, maka benda positif akan datang. Sebab Allah bertindak mengikut sangkaan fikiran hambanya. Aku ni memang tak bergaji. Sejak kecil sampai sekarang ni ada pencen lagi lah aku. Dah awak kata awak tak rajin. Jadi apa? Aku walaupun dah pencen, umur dah 70 tahun, aku kena rajin lah. Rajin bantu orang, rajin berfikir, rajin berikan sumbangan manfaat, rajin baca Quran, rajin solat taubat, rajin. Kena sebut kat diri lah. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. So keep on focusing on the positive thing in life, you will change accordingly, insyaAllah. Tapi ingat, yang nombor 11 tadi, nombor 12, kita kadang-kadang tak daya, tak rajin sebab poor nutrition. Aku makan okey, sampai 300, 3000 kalori. Yalah, tapi tak seimbang. Sayurnya mana, vitaminnya pun kurang. Buah makan last pula. Dah kenyang. Buah-buah ni kena makan. Dah kenyang dah, mak. Apa yang terus banyak makan buah masa perut kosong. Makan buah sebelum sarapan, makan buah sebelum makan tengah hari, makan buah sebelum makan petang. Tok Abah selalu sebut, tak pernah Tok Abah sebut, bukan tak pernah, Tok Abah larang. Sebab Nabi pun tak galakkan makan malam, makan petang. Dinner is makan petang. Kalau boleh, seboleh-bolehnya bukan. Kalau boleh, seboleh-bolehnya makan petang sebelum maghrib. Dinner should be before maghrib, insyaAllah. Google untuk dapat hujah-hujah yang detail. Kenapa kita malas? Jadi sebab suka dah habit. Kejap mak. Itu dah habit kat mulut. Kejap mak, bertangguh-tangguh. Kejap mak, apa ni? Orang tengah main game ni. Kejap lah. Tok Abah kadang sedih sangat bila anak bercakap, kejap mak. Kalau dia ada kerja tak apa. Dia tengah main game, tengah buat benda yang lara, buang benda yang tak penting lah. Kesian mak Tok Abah selalu pesan pada Tok Mak masa muda-muda dulu, masa anak kecil, jangan didik anak kita jadi derhaka. Macam mana didik anak jadi derhaka? Kita izinkan, kita biarkan anak kita bertindak selepas 2, 3, 4, 5 kali suruh. Kalau mak kata tolong buat ni sayang, dia tak ada benda yang syariah compliant lah untuk bertangguh-tangguh. Kejap lah mak. Nantilah gitu je. Mak minta tolong, anak tak nak, mak kecil hati, anak tu anak derhaka. Dan kalau suruh sekali tak buat, suruh 2 kali tak buat, derhaka tak? Mak suruh, anak tak buat tanpa sebab yang dibenarkan syarak, derhaka tak?
Jadi kalau mak, ayah, please. Ayah jarang. Mak, kau cakap apa? Abah sekali sekali je. Kadang tak payah cakap pun. Tengok je mata beliak. Walaupun mata dia sepit, dia belakkan mata. Anak pun, ya. Abah kadang tak banyak cakap. Ya. So sebenarnya mak, jangan didik anak suka bertangguh, jadi anak deraka dan jadi pemalas. Pesan sampai 5-6 kali. Alah, mak aku kalau tak menjerit, dia artinya belum serius. Mandi sekarang, kejap mak. Mandi sekarang, kejap mak. Mandi! Barulah dia bergerak. Sebab mak dah naikkan daripada volume 3 ke volume 13. Dia maksimum kat skala tu 10. Tapi mak dah menjerit pergi ke 13. Pecah cermin kadang. Cermin pecah, mak jerit. Baru dia memang tunggu mak dia jerit baru dia bergerak. Ni mak ni telah didik anak tu untuk jadi anak deraka. A new habit is formed in 40 days. Kalau dah lebih 40 hari dia buat macam itu, dia jadi tabiat. Sampai tua pun dia tetap malas. Sebenarnya ramai orang yang Tok Abah tanya, jangan marah ya. Umur baru 39 ya. Budak lah, muda lah 39. Kenapa kau tak sembahyang? Alah, mak saya dulu jarang pun. Ya, pernah bersuruh. Ingatkan pun, bapak saya pun tak marah saya. Ya, sebabnya saya sekarang susah nak solat. Malas nak solat sebab mak ayah tak marah. Manakah rotan? Marah pun tidak, ini kan pula rotan. Dan Tok Abah pernah survey tau. Bila parenting cost, ya. Berapa orang pernah rotan anak? Up to 90% angkat tangan tau. Parents, mak bapak depan Tok Abah ya. 95%. Semua grup lah. Group by group masuk Tok Abah. Ni kisah 30 tahun, 25 tahun yang lepas. Tok Abah akan tanya part of my survey nak tahu situasi. Ya. 90-95% mak bapak pernah rotan anak. Angkat tangan. Tok Abah tanyalah, apa sebab? Ni menegado, dia ponteng kelas, dia tak buat homework, dia curi barang, dia kacau adik dia, macam-macam lah. Okey, angkat tangan mak ayah yang pernah rotan anak sebab anak tak solat. Tok Abah sajalah. 10% angkat tangan. Group by group yang Tok Abah jumpa, Tok Abah akan tanya ya, berapa orang yang mak ayah pernah rotan anak sebab anak tak solat. So, dapatan daripada survey Tok Abah yang tidak saintifik, sekitar 10%. 10% ya. 10% saja mak ayah pernah rotan anak sebab tak solat. Jadi terperanjat ke kita kalau ya 70-80% ya orang Islam di Malaysia tak jaga solat, bukan tak solat ya, tak jaga solat dengan sempurna. Tu statistik mana dapat tu? Dapatan daripada pemerhatian dan kajian Tok Abah. Survey Tok Abah. Tok Abah tanya dan tanya dan tanya dan tanya dan tanya ribu-ribu kali, buat satu rumusan based on all my constant investigation and observation. So nak jangan marahlah. Yang ini pandangan Tok Abah kan, kajian ya yang Tok Abah buat. Tu bukannya mesti betul as according to your own research. Okay, bertangguh-tangguh. Ada orang dia tak malah tapi dia rendah diri, low self esteem. Ya, esteem diri. Ya, kata tu nilai diri yang rendah. Alah, aku ni buat apa pun tak ke mana, ya. Allah, aku ni memang dia low self esteem. Ya pun menyebabkan dia marah ya. Ada orang tu malas bukan apa? Yang tolong ambil kata yang tisu yang. Dia sebenarnya kalau stres saja badan dia boleh sampai ke tisu tu. Tapi tak, sebab dah memang dah terbiasa bergantung ke orang lain. Yang ambil tisu yang. Macam Tok Abah pun selalu juga sekarang. Sebab lutut dah lenguh. Kadang nak berdiri pun sakit. Kalau ada cucu lah, yang memang saya ambilkan tisu untuk Tok Abah. Itu ada. Bukan sebab malas. Mana ada Tok Abah malas? Jawa pernah mana ada malas? Gelas. Gila kau. Tapi itu kalau kita ada je alasan. Kalau orang lain semua low self esteem lah ya, suka bergantung kat orang lah. Tapi kita dah tua-tua ni memang Tok Abah bergantung lah kat ramai orang untuk minta bantuan. Dan orang pun nampak ya, kita ni tua yang memang kadang uzur, yang kadang tak bertenaga seperti dulu, tak sepantas dulu, mereka akan bergegas untuk menolong. Kadang Tok Abah bawa beg keluar daripada pejabat nak pergi ke kereta, pembantu ni, pekerja-pekerja, staff Tok Abah kata, boleh bawa ke Tok Abah? Boleh bawa ke? Boleh. Dia memang cepat nak capai beg Tok Abah, ya, nota buku Tok Abah dia capai terus bawa ke kereta. Bukan kita bergantung kat dia orang, tapi mereka nampak ya keuzuran kita, keperluan kita untuk dibantu. Itu lain ya, lain cerita. Right? Dan kadang-kadang kita bukan malas, tapi kita dah banyak sangat kerja sampai tak tahu mana nak start. Ya, sampai dah banyak sangat kerja,
Dan of course lah, kita kadang jadi malas sebab tak ada daya upaya dah. Ya, terlampau banyak sangat ke apa, tak ada tenaga, tak ada masa ya. Maka akhirnya tak dapat lah ya. Okey. Baik, ingat ya, kita punya webinar hari ni, webinar pula. FB Live kita hari ni dibawakan oleh webinar Tok Abah pada 30 November. Lusa, hari Selasa 30 November. Come on, last copy ni. Cuba nampak tadi Cikgu Nazrin dah bubuh, my staff dah bubuh. Dia punya komen pin ke atas sekali tu ada link untuk webinar pada 30 November. Menjadi pemimpin yang cemerlang secara magical. Ni bukan gimmick ya, bukan slogan, memang betul-betul magical. Doa seorang pemimpin diaminkan malaikat. Magic tak magic? Doa seorang pemimpin dalam diam untuk anak buahnya diaminkan malaikat. Magic tak magic? Kita doakan orang lain 40 hari berturut-turut, kita akan sayang pada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Magic tak magic? Magic. Bangun tidur terus menghadap kiblat, angkat tangan berdoa. The whole body system berubah. The whole body chemistry berubah. Your body landscape changes because of you wake up, raise your hand, face the Qiblah and recite doa for 30 seconds. Wow. Magic demi magic demi magic. Masuk bilik air kaki kiri. Magic berlaku. Apa magic? Masuk bilik air kaki kiri jadi magic. Apa berlaku macam ni? Bila kita masuk bilik air dengan sedar, dengan faham, dengan ikut sunnah, masuk kaki kiri dalam bilik air, dia akan merangsang otak kanan, otak iman, otak kreatif, otak out of the box, otak seni, otak irama, otak muzik. Otak yang penting apa? Otak tauhid tadi, otak iman. Ainul yakin, itu otak sains, otak kiri. Hakul yakin, otak kanan. Nampak tak? Magic. Banyak magic dalam hidup kita kalau faham. Magic dalam mesyuarat. Kata pemimpin, kadang cukup mesyuarat. Jangan mesyuarat style lama sampai 2-3 jam. The length of a meeting is inversely proportional to the intelligence of the chairperson. Kata seorang guru tabah, Peter Drucker, Profesor Peter Drucker, memberikan satu penama kata tu observation, pandangan beliau. Ya, kepanjangan sesuatu mesyuarat, ya, dia ni berlawanan dengan aras kepintaran seorang chairperson. Makin pintar, makin singkat mesyuarat. Mesyuarat tu patut habis dalam masa 45 minit. Kalau cukup persediaan, cukup kata tu bimbingan yang betul, 45 minit. 3 agenda, 4 agenda, beres. Ya, tapi sampai 3 jam. Tak masuk makan kuaci, makan kacang goreng. Itu sebenarnya sekarang dalam mesyuarat kat pejabat dah tak ada dah makan minum ya, sebab distraction. Ya, di samping untuk berjimat dan sebagainya lah. Ya, okey. Baik, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, sahabat-sahabat Tok Abah. Let's see. How many in class now? 492. Not bad. Come on guys. Like and share. Make it 500 lah. 500 and above. Ya, beritahu kawan-kawan. Masih relevan. Masih boleh lagi. Ya, Jamaliah Nawawi. Terima kasih. Maradia Abdul Rahman. Ya, siapa tadi? Puan Zainun dari Singapura pun ada. Fiz Jazz ada. Ya, okey. Tadi tak perasan ni Puan ya. Nana Mardiana ada, Bro Eddie ada, Fiza Al-Irsyadi, Nur Hayati Bidin ya, dan yang lainnya. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Have a nice day to you guys ya, insya-Allah. Okey. Bye ya. Okey. Apa nama? Ni Mardiah kata dia pada 13 hari bulan tu webinar tu ya, sebab ada majlis dengan PPD yang wajib hadir pada itu. Sedihnya rugi sangat tak boleh join. Ya, ada ramai sahabat ya, dia nak join juga, so dia register. Kita akan of course dia akan dapat rakaman lah, rakaman video yang kita rakamkan, kita rekodkan, dan dia akan dapat nota. Ada orang kata tak apa, saya tak dapat hadir pun sebab ada kerja lain, saya nak attend juga, saya akan register, maka dia akan dapat nota dan video pun boleh juga ya. Jadi tak rugilah ya, win-win lah. Awak dapat jalankan tugas awak ya. Macam Mardiah punya isu, Mardiah Abdul Rahman nak sangat join sebab ada kerja dengan PPD, ada majlis dengan PPD. Dia seorang cikgu lah ni ya. Okey. Alright. 517 orang dalam kelas. Terima kasih banyak-banyak. Apa kesan malas ya? To be fair. So antara punca malas ni ada beribu, Tok Abah bincangkan ada 20. Okeylah tu ya, sebagai asas untuk kita menghisap diri kita. We compare the reasons that I have mentioned vis-a-vis ourselves, our performance, our prestasi. Orang putih kata prestation. Television.
Ya, operasi, operation. Prestasi, mesti pakatan Inggerisnya prestation. So, based on our prestation of the month, Tok Abah kata ini budak ni hebat betul. Dia ingat prestasi itu bahasa Inggeris. Jadi prestasi dari prestation. Ya, sebab televisi daripada television, operasi jadi operation. Ya, kan kita buat ya. Selebrasi, celebration. Ya, so prestasi, prestation. Aku buat lawak pun tak faham lah. Menyampah lah kau. Apakah kesan malas? Kesan malas. Satu, Allah murka. Allah kasih hambanya yang buat apa pun dengan tekun. Dengan sungguh-sungguh. Bukannya separuh hati. Bukannya half pasik punya. Ataupun sambil lewa. Melepaskan batok di tangga. Melepaskan batok. Bukannya melepaskan batuk di tangga. Apa melepaskan batuk di tangga? Tanda orang buat kerja tak sungguh-sungguh. Melepaskan batuk di tangga. Kat tangga. Apa maksudnya pula? Kerana mengenai dengan buat kerja tak sungguh-sungguh. Tok Abah tak faham. Ya, masa kecil lah. Lepas tu ada seorang profesor. Dia profesor dari bidang bahasanya. Ya, Allahyarham. Profesor Ahmad Johari Mu'in kata bukannya melakukan batuk di tangga. Melakukan batok di tangga. Batok bermaksud tempurung. Zaman dulu tempurung digunakan untuk cedok. Mencedok air apa nama? Kat tangga dia orang tak pakai kasut pun ya. Dia pakai ada air kat tangga tu untuk basuh kaki sebelum naik rumah. Dia nak cedok air tu pakai tempurung kelapa. Orang Jawa kata batok. Batok. Itu yang kadang dia dah naik, dia terbawa dia punya batok tu, dia punya gayung tu, gayung daripada tempurung kelapa tu dia bawa sampai naik ke tangga. Jadi dia malas nak turun balik, nak letak kat tempat apa nama beldi ke takungan air tadi, dia balingnya melepaskan batok di tangga sebab malas nak turun, buat kerja tak sempurna. Barulah betul. Oi, melepaskan batok di tangga, nak eja batok tu tak tahulah. Jawa faham. Yang tak berapa Jawa, ya ke? Ya ke? Ya, harapkan pegar. Pegar makan padi. Pegar tu burung. Ya. Barulah betul. Harapkan pagar makan padi. Apa kena pagar? Mana pagar makan padi? Gila. Pagar makan padi. Pagar tu dia buat daripada apa? Ya. Pagar buat daripada besi, daripada kayu, daripada buluh. Ya. Harapkan pegar makan padi. Itu untuk orang yang faham, orang yang mengkaji. Wallahu a'lam, bukan bidang Tok Abah ya. Harapkan pegar. Tapi ada orang yang argue. Tok Abah baca juga argument tu. Dia kata bukannya pegar, pagar lah. Pegar orang tak tahu pun pegar itu burung. Ya, pegar tu sejenis burung. Barulah burung makan padi baru betul ya. Harapkan pegar makan pagi. Ya, melepaskan batok. Ya, tu gayung lah, gayung. Batok tu min gayung. Ya, yang dibuat daripada tempurung. Jadi gayung, melepaskan gayung kat tangga. Bermaksud orang buat kerja tak sempurna, tak sungguh-sungguh, ala kadar je. Ada ke nak turunlah balik tangga tu, letak dalam tempat tangki air tu, bekas air tu, barulah sempurna. Ni dia dah naik ke atas dah. Dah kat tangga yang anak tangga yang atas sekali dia lepaskan batok tu. Tu kadang-kadang jatuh tak masuk dalam tempat air, pecah. Itu yang tak sungguh-sungguh tu, melepaskan batok di tangga. Faham? Faham. 527 dalam kelas. Not bad. Very good. Terima kasih. Baik. Apakah kesan malas? Kalau kita malas, apa kesannya? Satu, Allah murka. Kedua, orang benci. Dalam Allah pun tak suka, manusia pun benci. Kita malas. Dalam grup malas, ya. Mak bapak pun fed up ke anak-anak yang pemalas, ya. Jadi, orang benci. Yang ketiga, gagal capai matlamat. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. Jadi, kalau malas nak usaha, mana nak dapat? So, nombor 3, kesan malas. Gagal capai matlamat. Ya. Lepas tu yang keempatnya, kesan malas. Kita akan jadi bingung dan terganggu. Kita bingung ya, sebab malasnya pasal. Orang yang tidur banyak sangat tidur sampai lepas asar, bangun asar je, ya, bangun asar apa jadi? Awak akan bingung. Tok Abah pernah ya, tertidur penat kan? Tertidur bangun je, ya Allah, ni subuh ke maghrib ni? Confused. Jadi bingung dan terganggu sebab malas punya pasal. Kadang-kadang kita, yalah, banyak benda kena buat. Last minute, kita malas punya pasal. Lepas tu, ada deadline, bingung dan terganggu padan muka. Orang yang malas akan merudum kesihatan. Malas exercise, malas nak diet, malas nak jaga kebersihan, ya, maka dia akan menurun aras kesihatan. Ataupun prestasi kerja pun menurun. Ya, rupanya orang yang malas, dia punya daya pemikiran pun merudum. Daya pemikiran pun kurang kreatif.
orang yang malas ikut kajian demi kajian. Menyebabkan daya pemikiran menurun dan juga daya ingatan juga merosot bila awak malas. Sebab the more kita rajin berfikir, rajin berusaha, rajin apa, kita punya otak ada exercise. Badan kita exercise sebab rajin bergerak, rajin bertindak. Otak kita pun exercise, maka badan sihat, otak pun mantap, otak pun cerdas. Wow. Macam? Ya? Okey. Lepas tu, kita kalau malas, apa jadi? Kita jadi beban kepada orang lain. Maaf ya. Maaf ya. Ada orang yang, B40 sebab dia memang ada sebab. Memang dah dia usaha dah sungguh-sungguh tapi memang tak dapat keluar daripada kepompong B40. Maaf, Tok Abah biasa juga beri motivasi kepada kumpulan ini. Tok Abah kadang perasan ya, bila tanya, rupanya mereka tak berapa rajin. AKA malas. Ya, badan muda umur 25-30 tapi bersedia nak dapat bantuan kebajikan masyarakat sebab dah terbiasa. Ada jam tangan agak cantik lah jenama, pakai seluar jin yang mahal. Bukan jin yang harga RM20 yang tu tak, jin pun 150 punya jin. Ya, bukan main handphone pun, handphone pintar lah. Tapi malah nak dapatkan handout. Ya Allah, malah Tok Abah rasa sangat malu. Lainlah kalau awak dah cuba, dah usaha, dah buat apa. Tidak ada malas untuk orang yang sentiasa berikhtiar. Mesti ada jalan. Ya. Awak menganggur. Saya bukannya suka menganggur, tapi saya dah cuba dah. Dah lebih 50 tempat saya cari kerja. Kalau awak nak makan gaji, awak ada peluang untuk menganggur. Sebab kalau tak dapat kerja, dibuang kerja. Tapi kalau awak kerja sendiri, awak boleh menganggur tak? Yalah, awak cakap senang nak kerja sendiri apa? Jangan tanya orang. Tanya dirilah. Apa yang awak boleh buat untuk mendapat punca pendapatan. Ramai orang tak ada punca pendapatan, tapi semua orang ada rezeki. Dengan syarat berikhtiar. Macam-macam cara. Ya, ramai orang, Tok Abah pernah bagikan contoh. Ramai orang jadi lebih hebat, lebih berjaya bila kena berhenti kerja. Sebab Nabi mengesahkan, memberi motivasi yang terbaik. Allah takkan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan lebih baik. Awak diambil kerja awak, punca pendapatan awak diambil oleh Allah, diberhentikan kerja, contoh. Pasti Allah akan gantikan dengan lebih baik. Itu janji Allah melalui Rasulullah. Nabi bersabda, Allah takkan ambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Dengan syarat kita insaf, kita berubah, kita backup, kita bangkit semula. Adalah ini jadi masih orang lama, orang buruk, otak lama, hati lama, usaha lama, nak dapat hasil baru. Fadlah Kamtah pun dah cakap, aku berhenti kerja ni kan binti akan dapat yang lebih baik. Tapi masih otak lama, cara lama, usaha lama, ya, amalan lama, sembahyang masih tinggal-tinggal, sembahyang taubat tak pernah buat, ya, maafkan orang tunggu raya, ya, duha tak pernah buat, macam dulu juga. Macam mana nak dapat gantian yang lebih baik daripada Allah apabila Allah mengambil sesuatu daripada hamba-Nya? Gitu, ya. So kita akan jadi beban pada orang lain. Lepas tu kita akan gagal memberi manfaat pada orang lain. Kalau kita malas, kita susah nak jadi orang yang bermanfaat. Khairunas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Tapi awak pemalas nak bagi manfaat kepada orang. Macam mana pada diri pun awak tak beri manfaat. Dan yang Tok Abah paling sedih, kalau awak malas, mak atau ayah malas, jangan berlakulah. Ya, awak akan jadi contoh negatif kepada anak-anak ataupun orang di sekitar anda. You become a lousy example ataupun model to the people around you, especially your kids or your loved ones. Alright. Baik. Okay, to be fair. Alright, ingat ya, program kita pagi ini dibawakan oleh webinar Jom Jadi Pemimpin yang Cemerlang Secara Magical. Menjadi pemimpin cemerlang secara magical bila? Masa dah sangat singkat ya. Lusa, hari Selasa jam 10 pagi sampai 1 tengah hari. Tok Abah akan berbicara tentang bagaimana nak mengenal potensi diri kita sebagai seorang pemimpin. Seronok. Apakah kesilapan-kesilapan lazim pemimpin? Lepas tu Tok Abah akan kongsi mutiara-mutiara kata, ya, kata-kata orang bijak pandai, sarjana hadis dan sebagainya berkaitan dengan kepemimpinan. Tok Abah pun excited. Lepas tu style kepemimpinan, dan yang paling penting 25 hingga 30 petua bagaimana nak jadi pemimpin yang cemerlang secara magical. Of course, ada doa-doa
untuk para pemimpin. Dan kita semua adalah pemimpin. Sesuai untuk semualah pemimpin, baik pemimpin organisasi, pemimpin AJK Masjid, Surau, PIBG, AJK, NGOs, ya, pemimpin rumah anak yatim, tak apa pun baru jadi sahabat peyatim. So sama-samalah kita membantu anak yatim, ya. So barulah kita ada misi dalam hidup. InsyaAllah. Baik. Dan jom, ada link, ya, kat komen pin kat atas tu. Tuan abang nampak tadi Cikgu Nazrin dah bubuh, ya, press the link untuk register, ya. Janganlah register hari Selasa pagi, ramai akan register pada hari webinar. Kesian Cikgu Nazrin dan Cik Ikin kat pejabat Lentang Pukang, ya, nak hantar link, nak hantar nota PDF untuk mereka yang register pukul 8 pagi, 9 pagi. Webinar start pukul 10. Biasa, paling kurang pun 10 orang akan register pada hari penama program. Jadi kesian mereka. Register hari ni, register esok hari Senin, ya. Okey, ya. Alah, beritahu bos, ya bos. Ni dah hujung-hujung ni, ya. Jangan pulangkan bajet kepada majikan ke ataupun kepada kerajaan, ya. Gunakan untuk program. Untuk programnya ramai orang cakap tahu, saya tak akan pulangkan bajet untuk training, saya akan gunakan sebab ini banyak dah training terbengkalai sebab PKP. So jom please, ya, join, dan majikan please hantar staff awak dan penama staff, mohon pada majikan anda untuk sponsor anda ke program Tok Abah. Mak ayah sponsor anak-anak yang belajar kat sekolah menengah ke IPT untuk ada kata head start berbanding kawan-kawannya untuk jadi pemimpin yang terbilang di masa akan datang. Yang pemimpin hebat bukan sibuk mencari pengikut. Pemimpin yang hebat akan sibuk melatih ataupun membangunkan pemimpin yang lain. Ya, good leaders create followers. Excellent leaders create other leaders. Anda bagaimana? Jadi mak ayah, kalau anda pemimpin yang hebat, tolong bagi peluang anak-anak anda jadi pemimpin dengan sponsor, hantar anak anda ke program Tok Abah pada lusa hari Selasa, insyaAllah, ya. Okey. So Tok Abah nak wrap up dengan bagi tips lah pula bagaimana nak mengatasi malas. Sikit-sikit. Kalau panjang umur, nanti Tok Abah akan sambung lah, ya. Mungkin esok tak mampu sebab Tok Abah ada program pagi dah start, pukul 9 dah start program, ya. Selasa pun sama, Rabu mungkin, Khamis mungkin Tok Abah akan sambung, ya. Atasi sifat malas. 1, doa and doa and doa and doa and doa. Nampak klise tapi ini penting. Sebab Tok Abah ada juga buat survey, tanya, berapa orang yang doa, ya Allah jadikan aku orang yang rajin? Berapa orang agak doa tiap-tiap lepas solat, ya Allah jadikan aku orang yang rajin, orang yang jujur, orang yang tak berbohong, orang yang sentiasa istiqamah, orang yang sentiasa jaga solat, jaga Quran, jaga whatever. So untuk mengatasi malas, doa. Ud'uni astajib lakum. 1. Ya. Yang keduanya, cari motivasi. Cari motivasi. Cari motivasi. Salah satu motivasi ialah bila Allah, ya, pesan dari nabinya, Allah amat kasih hambanya yang bila buat satu kerja dibuat dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, dengan the best approach, best practices. Jadi aku ni nak jadi rajin bukan apa-apa, tapi aku nak dapat kasih sayang Allah. I want Allah to love me. Aku nak jadi rajin agar mak bapak aku berbangga ada anak macam aku. Cari motivasi. Dan ingat pesan Tok Abah, kita mudah bermotivasi kalau kita berbakti untuk orang lain. Sebab orang yang signifikan dalam hidup kita, mak, ayah, adik-beradik, anak-anak, pasangan, ya, dan orang tersayang akan jadi asbab anda lebih terdorong untuk membuat kebaikan. 1, doa. Keduanya, get motivation. Tok Abah berhenti kat nombor 3, ya. Rupanya untuk lebih rajin, jaga kesihatan diri, ya, jaga amalan hidup yang sihat. Rest, cukup tidur, cukup rehat, cukup tidur, cukup riadah dan sebagainya. Tok Abah yang riadah tu kurang, ya. Tok Abah cuba masa muda dulu, Tok Abah paling kurang 10,000 langkah. Tok Abah maintain. Muda min sebelum umur 67 ke bawah, Tok Abah masih dapat 10,000, ya. Tok Abah maintain, ya. 66, 67 tahun Tok Abah masih dapatkan 10,000. Ada Tok Abah tengok Tok Abah punya counter kat tangan tu, alamak baru 6,000. Tok Abah habis program pukul 10 malam. Kat mana? Kat luar. Masa tu offline. So Tok Abah cakap pada pemandu, okey Halim, you bawa kita tunggu saya 1 kilometer kat depan. Tunggu kereta kat depan, kat petrol station tu, saya akan berjalan daripada tempat
khusus kepada kereta Tok Abah. Tok Abah akan jalan. Tok Abah akan tukar kasut untuk walking. Tok Abah akan berjalan. Lebih kurang dalam setengah jam berjalan, naik kereta balik. Tengok, cukup 10,000 langkah. I do that. I did that in the past. Punya hebat nak jaga diri. Ya, kita artis kan, artis tua. Jadi kena ada dia punya, tak ada ni gurau-gurau. Tapi Tok Abah serius. I do walk. I did walk. Yeah, and make sure ada Tok Abah dapat 10,000 langkah. Lepas tu dah umur 68, 69, turun ke 5,000 langkah. Semalam dapat 2,000 langkah semalam. Semalam boleh tahan tu, berjalan tu. Pergi ke rumah adik-beradik, adalah jumpa ayah, ya. Ayah sambil bagi bawa ubat, ya. Jumpa kawan-kawan, jumpa Dr. Nash mana tu dengan Long, ya, dari Terengganu datang sama-sama, ya. So kita dapatlah 2,000 langkah. Hari ni Tok Abah tak pasti. Tapi nak jalan-jalan kat luar rumah ni dengan cucu untuk nak detox radiasi kat badan. Sebab banyak sangat pegang, cucu pun sibuk pegang handphone, gadget-gadget ni banyak radiation. Bahaya untuk kesihatan, termasuk kanker, kanser. Neutralize dengan jalan atas rumput, jalan atas tanah. Tok Abah dah sebut banyak kali kan? Jom kita buat. Tok Abah kan petang Tok Abah akan bawa cucu, ya, pegang tangan, pimpin dia orang jalan atas rumput. InsyaAllah kalau tak hujan. Alright? Okay. So, cukup rehat. Dan Tok Abah tidur memang biasanya sekitar 4 jam lah. Ya, 1:30 malam tadi pun 1:30 pukul 2 juga. Pukul 2 Tok Abah tidur. Ya, yalah, lepas aja berurut kejap. Lepas tu adalah, ya, Tok Abah buat catatan lah, buat nota, ya. Sambil tengok TV program tu, tengok sambil buat catatan. Pukul 1:30 mandi sebab buruk ada minyak-minyak kan. Pukul 2 tidur. Alhamdulillah. Ya, bangun sekitar pukul 6. 4 jam lah. Cukup dengan syarat tidur mengiring ke kanan. Bangun tidur, angkat tangan, doa, insyaAllah. Alright, itu dia. Adik-adik, sahabat-sahabat, ya, Tok Abah kena sign up, ya. So, happy birthday, happy anniversary, happy working day untuk yang bertugas, dan selamat dalam apapun kegiatan yang anda lakukan, bonding dengan keluarga, pergi ke jemputan, pergi ke pasar, pergi ke mana ke, bersama keluarga, bersama cucu. Semoga semuanya dirahmati Allah. Doakan Tok Abah sekeluarga juga dirahmati Allah. Panjang umur, jumpa lagi. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.